Amma ba'd. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta penyampai, alhamdulillah hari ini sebagaimana yang kita ni ketahui memang mengira-ngiralah 24 hari bulan. Betul. Jadi insya-Allah pada malam karang maghribnya 25. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini daripada Aisyah radhiyallahu anha, sabda Rasulullah yang maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mengerjakan amal ibadat di puluhan yang terakhir bulan Ramadan, apa yang baginda tidak dikerjakan di puluhan terakhir pada bulan-bulan yang lain. Jadi ini dikisahkan, diceritakan daripada Sayyidatina Aisyah. Sebagaimana kita ni mengetahui, kalau kita ni ingin untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, perlulah kita ni jua berusaha lebih. Macam kalau kita ni kerja cukup jam, memang cukup jam gajinya. Betul. Tetapi kalau ada lagi overtime, dapatlah lagi imbuhan overtime itu. Begitulah jua kita ni apabila di dalam bulan Ramadan, sebagaimana kita ni ketahui, satu amalan sunat di dalam bulan Ramadan ini adalah menyamai dengan satu amalan fardu. Manakala amalan yang fardu itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sahaja yang mengetahui berapakah bilangan yang kita ni akan perolehi nanti di hari akhirat. Pasti kita ni akan melihat, dan kita ni insya-Allah di sinilah dia kegembiraan orang-orang yang berpuasa, iaitu sebagaimana yang dikatakan kepada kita ni, orang yang berpuasa itu kegembiraannya ialah apabila ia berbuka dan apabila ia bertemu dengan Allah. Sebabnya di sinilah nanti di hari akhirat nanti kita ni akan mengetahui apa yang kita ni lakukan itu, adakah kalau diterima ganjaran akan diperolehi. Jadi inilah peluang kita ni, masih ada lagi 5 hari di bulan Ramadan, ataupun kalau indah 6, 5 macam itulah. Jadi dalam hari-hari terakhir ini, apa yang kita ni pastikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menghidupkan, mengerjakan amal ibadah pada malam Lailatul Qadar kerana imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan diampunkan dosanya. Dalam kehidupan kita ni memanglah kalau mencari sesuatu yang kan ataupun untuk berusaha ni yang dah mau yang sesuatu yang anda menghasil. Kalau mesti ada yang yang kan diperolehi itu. Jadi kalau kita ni melihat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia sudah pada awal memberitahu kepada kita ni, yang dalam 30 hari bulan Ramadan itu ada 10 hari terakhir itu di sanalah baginda berperanan sebagai ketua rumah tangga. Bukan saja sebagai imam, bukan saja sebagai pemimpin umat, tetapi di dalam rumah tangga baginda sendiri Rasulullah membangunkan ahli keluarganya, terutama sekali pada akhir-akhir bulan Ramadan ini, malam-malam akhir bulan Ramadan. Tujuannya ialah untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perkara ini kita ni melihat dalam kehidupan kita ni berumah tangga sama jua, memang 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah tempoh, apatah lagi sekarang ni kanak-kanak sudah mulai cuti sekolah. Ya tah waktunya ni kan membagi-bagi tugas kepada anak-anak. Saya pun masa kecil dulu biasalahnya bila sudah makin akhiran ni tugas akan diberikan, masing-masing berperanan. Dalam kita ni memperhatikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membangunkan ahli keluarganya, memantapkan diri baginda dalam melakukan ibadah kepada Allah. Kita ni juga boleh sama berperanan membawa keluarga kita ni sama juga beribadah sebagaimana Rasulullah. Tetapi walaupun kita ni dengan kesibukan, maksudnya menggulung popia juga. Menyalut coklat biskut, menggulung kuih mur pun menggulung juga. Memanik baju ke apa? Dalam perkara ni, walaupun kita ni membuat perkara-perkara yang lazim, memang keperluan kita ni sekarang hindi ada berkuih mur karena tanyakan beri malu juga rasanya barangkali tapi dalam perkara ini yang paling penting jangan sampai terluput ibadah kita ni. Aisyah itu memanglah tunaikan tiada dulu. Kemudian kalau mengenai dengan tarawih ni tadi memang biasanya bukan jokan mengucapkan tetapi biasanya dimaklumi saf-saf bila makin akhir bulan Ramadan ini makin sikit, makin kurang, makin kena bagi diskaun makin kurang macam tu.
Tetapi ini bukan bererti bahawa orang-orang Brunei tidak beribadah. Kerana apa yang kita ni mesti ingat bahawa ibadah sunat itu seafdal-afdalnya ialah ia dilakukan di rumah. Manakala sembahyang tarawih itu afdalnya ia dilakukan berjamaah. Masih saja boleh walaupun kita ni indah berkesempatan untuk melakukan tarawih itu di masjid kerana kesuntukan ataupun kerana desakan, contohnya istrikahnya kalau akhirnya tutup kedainya, pastikan juga sebagai ketua rumah tangga masih saja lagi malam itu panjang. Boleh waktu lagi. tarawih itu panjang sampai ke boleh sahur. dilaksanakan Sampai ke sebelum masuk waktu subuh. Jadi dalam perkara ini janganlah kita ni disibukkan oleh perkara-perkara dunia ini tetapi mengabaikan, kerana bukan bererti apabila kita ni indah sempat berjamaah bersama imam di masjid itu artinya malam itu Allah rugi aku ni indah aku tarawih. Itu adalah pendapat ataupun pegangan prinsipal yang salah. Jangan pernah menganggap bahawa jika tidak sempat bertarawih di masjid bahawa malam itu akan kerugian, indah tak dapat bertarawih. Jadi kita ni kena perbetulkan, indah tarawih di masjid, boleh saja kita ni di rumah. Kalau boleh berjamaah, boleh saja berjamaah. Kalaupun indah, tetap saja sah sembahyang tarawih itu jika dilakukan ia bersendirian. Jangan tak susah hati. Apa karang yang penjawab Bilal atunya? Apalagi yang kalau selepas 4 rakaat atunya doa-doanya itu dia tahunya. Anda kuapal. Jangan jadikan perkara itu alasan, kerana apa yang penting tarawih itu ialah setiap sembahyang ini ada niat. Betul. Takbiratul ihramnya, Fatihahnya, siap daripada takbiratul ihram, siap daripada Fatihah dan rukun-rukun yang lain, sempurnalah sembahyang. Sembahyang sunat tarawih sudah. Ia tak sudah artinya. Cumanya kalau kita ni bersama imam barangkali kita ni dapat menimbulkan lebih suasana. lagi suasana nyaman, dekat lagi rasanya khusyuk. Kita jaluan macam kalau sembahyang di rumah takut ke bau-bauan luan biskut atau baunya. Nyaman baunya. Jadi dalam perkara ini indah menjadi masalah. Artinya jika pun kita ni nampak masjid itu kosong, jangan pernah berburuk sangka. Jangan berburuk sangka dengan orang-orang kita ni. Kita ni tetap saja tunaikan apa yang kita ni dapat buat. Kalau kita ni orang yang ke masjid, tunaikan saja apa yang kita ni dapat. Jika kita ni orang yang bukan ke masjid, jangan juga beranggapan orang ke masjid itu sagainya dan sebagainya. Jadi dalam perkara 10 akhir bulan Ramadan, sebagaimana yang kita ni ketahui, barang siapa yang menghidupkan malam, artinya menghidupkan malam dengan beribadah. Buat kuih mor. Baik, kita akan kembali bersama dengan Ustazah sekejap lagi nanti dengan amalan Rasulullah penghujung di bulan penghujung Ramadan ini. Kita akan saksikan terlebih dahulu nih Sarina. Sisipan ini silakan. Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung Ramadan ini, baginda Rasulullah memperbanyakkan bersembahyang sunat, sembahyang sunat sebagainya. Seperti mana yang tadi itu kita ni mengenakan amalan kita ni dengan bersolat sunat, sunat malam, qiyamul lail, dan sebagainya. Itu yang juga diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan salat di akhir-akhir bulan Ramadan itu. Bila di akhir Ramadan dia sudah tidak begitu menitik beratkan puasa itu kan, amalan-amalan yang sepatutnya dilakukan oleh kita lah. Sebab 10 hari kebelakangan tu kalau ikut hadis ialah masa itu kita Rasulullah SAW kita atqu minan nar, kita Allah bebaskan kita dari bakaran api neraka lah. Jadi kalau kita tengok tinjau di masjid malam-malam terakhir itu dah banyak lengang sikit lah, tidak penuh seperti mula tu kan. Jadi itu saya ingat kena ada satu perubahan lah. Kita masyarakat kena faham bahawa makin akhir Ramadan tu kita makin kuat lagi ibadat dan makin dekat lagi kita dengan masjid. Itulah dia pendapat dari mereka mengenai amalan dan juga tajuk yang kita bawakan pada hari ini. Pasti kita akan kembali bersama dengan Ustazah. Ya, silakan. Alhamdulillah. Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi apabila kita ni memperkatakan mengenai dengan ibadahnya, khususnya di dalam bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya
berkata perihal orang yang beriktikaf, ini mengenai dengan iktikaf, sesungguhnya Rasulullah beriktikaf pada 10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan, dan Rasulullah mengatakan apa perihal dengan iktikaf ini, orang yang beriktikaf itu dia adalah menahan perbuatan daripada perbuatan dosa, dan dia melakukannya itu dilakukan kepadanya perbuatan baik seperti orang yang melakukan kebaikan semuanya. Ini adalah perumpamaan kepada orang yang melakukan i'tikaf. Artinya apabila seseorang itu beriktikaf, ia menahan dirinya daripada melakukan dosa. Dan diumpamakan orang ini tadi yang beriktikaf ini tadi seumpama melakukan kebaikan semuanya. Jadi bayangkanlah, apapun bentuk, apapun perkara, apapun amal yang ia itu merupakan kebaikan adalah diberi pahalanya itu, diumpamakan perbuatannya itu dengan orang yang duduk beriktikaf ini tadi. Jadi kita melihatlah di antara kepentingan, di antara keperluan kita ni dalam kehidupan ini dengan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang membezakan kita ni. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang kita ni makhluk ataupun hamba-hambanya ni melainkan dengan kadar takwanya. Jadi kita melihatlah sesungguhnya kalau orang yang ingin benar-benar mencapai apa yang dianugerahkan, memang Allah sudah menyediakan. Ibaratnya hidangan memang sudah berdalam. Cuma kita ni kan mengambil ataupun kita ni kan menjemput saja lagi apa yang Allah sudah sediakan. Jadi itulah umpama-umpamanya. Jadi sekali lagi, bagi perempuan contohnya, kalau yang berhalangan untuk beribadah dan dapat beriktikaf ke masjid, artinya beriktikaf ini sempat saja, masih saja sepanjang bulan Ramadan ataupun siang ataupun malam itu boleh kita ni lakukan. Artinya anda dapat kita ni keluar malam itu, siang itu, dan iktikaf ni anda ada jam-jamnya. Indah mesti kalau sejam barutah dikira sebagai sah iktikafnya. Yang penting itu apabila kita ni memasuki masjid itu, tempat yang khusus untuk beribadah, niat itu yang penting. Jangan alang-alang duduk itu bah. Duduk itu jangan alang-alang. Biar kita ni masuk itu dengan niat iktikaf. Itulah kita ni beroleh pahala iktikaf sebagaimana yang disabdakan Rasulullah itu tadi. Umpamanya itu adalah umpama ia melakukan kebaikan seluruhnya. Artinya berapa minit pun kita ni sampat, yang penting niat. Niat itu. Artinya apabila kita ni berniat, kita ni sudah ada keinginan, ataunya bahasa orang putihnya intention. Sebab ini yang membezakannya. Orang yang ingin akan Allah, mahu akan ganjaran Allah, yang mesti hatinya tu memang di hati-hatinya. Aku ni beriktikaf, aku mau ingat kepada Allah, aku hendak melakukan perkara dosa, aku mau pahala. Di sinilah indahnya. Inilah bukti zikirnya kepada Allah, bukti ingatannya kepada Allah. Melainkan bila orang yang masuk, ia berniat saja ataupun lupa sama sekali akan berniat, masuk saja. Contohnya kan masa ini banyak majlis hatam lah, penyampaian sumbangan lah, yang perkara-perkara mengimarahkan masjid itu banyak. Dan peluang-peluang untuk kita ni menghadirkan diri ke masjid itu memang terbuka luas. Jadi jangan sia-siakan duduk kita ni ke dalam masjid itu berapa jam, berapa minit itu, jangan sia-siakan ia tanpa ingatan kepada Allah. Jadi masuk biar dengan niat. Kalaupun indah sempat berniat masa awal, Allah, aku tadi dah berniat, artinya cuma tu, boleh je aku beriktikaf. Dia je mesti keluar balik bermasuk. Pasanglah niat pada ketika itu jua untuk beriktikaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini sekarang tuning kita ni, tuning hati kita ni akan berubah. Kita ni ingat duduk atau kita ni beriktikaf secara otomatik. Kita ni akan kembali mengingat, kita ni bermuhasabah, kita ni kan takut. Itu di antara kesan-kesan orang yang beriktikaf ini, ia di sana ia akan membersihkan, mengadjust. Ya, ingatannya kepada Allah itu akan membuatkan hatinya itu berhati-hati. Inilah dia pengertian takwa. Ia orang yang bertakwa itu ia berhati-hati. Jangan sampai apa yang ia lakukan itu akan mengundang murka Allah. Jadi inilah pengertian daripada apa yang kita ni lakukan puasa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di akhir Ramadan ini, itulah buah yang kita ni kan ambil ataupun kan kita ni tunggu masaknya itu, takwa itu.
Inilah dengan iktikaf ia boleh membantu kita ni untuk merasakan merasakan ataupun menjaga hati kita ni. Macam perhiasan kita ni, ya tahu waktunya kita ni kan menggilap-gilap. Memang ia barang itu kilat tetap kilat, tapi bila berhabuk ia kan hilang kilatnya. Tetapi barang itu memang asalnya berkilat. Jadi inilah i'tikaf, cara untuk mendekatkan kita ni lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membina jati diri orang yang bertakwa. Sebenarnya terbuka luas ya, Ustazah ya. Baik, kalau amalan Rasulullah ini sendiri ni Ustazah, bagi mereka yang berkeinginan kuat, keinginan mereka untuk melaksanakan di malam-malam terakhir ini, sedangkan mereka mempunyai tugas, bertugas shift di sebelah malam, bagaimana mereka mengisikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Alhamdulillah, sama juga. Kalau mengenai dengan bersyift itu, cumanya indahlah dia dapat beriktikaf di masjid. Ia tempat iktikaf ni yang sebarang-barang. Ia tempat yang khusus untuk beribadah di masjid. Tetapi indah berarti kalau kita ni indah di dalam masjid atau kita ni indah boleh beribadah. Betul. Masjid bukannya masjid saja tempat beribadah. Kita ni boleh beribadah di mana-mana. Bahkan kewujudan kita di muka bumi ini adalah diciptakan kita ni indah lain, indah bukan melainkan untuk beribadah. Yang penting apa definisi ibadah ni? Ya ada dua, ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Ibadah khusus sembahyang, puasa, dan tuntutan yang lain. Manakala ibadah umum ialah apapun perkara, apapun perbuatan yang kita ni lakukan, memasakkah kita ni, bekerjakah kita ni, asal saja ia diniatkan untuk mencapai redha Allah. Dan yang penting bila ia dikatakan kita ni mengatakan kita ni sedang beribadah, kenalah ia sesuai dengan syariat, ada peraturan-peraturannya. Jangan sekarang memang minta maaf ya berniat pulang ni sudah aku ni duduk di sini ni di kedai minuman ni untuk beribadah. Lurus pulang ni ingat pulangnya kan beribadah, tapi duduknya ni indah menjaga batas-batas syarak. Pergaulan itu indah dibatasi. Ini perlu kepada pembetulan jualah. Artinya boleh pulang duduk minum itu diniatkan sebagai beribadah. Artinya duduk itu kita ni bergaul bersama kawan kita ni sesuai dengan batas. Indah sampai melalaikan waktu. Kalau kita ni berbicara, indah di dalamnya bicara itu mengumpat, memfitnah dan sebagainya. Bila kita ni baibun, indah bertepuk bertampar sesama yang bukan mahram dan sebagainya. Jadi apabila bekerja pun sama juga. Kita ni bekerja bersyift itu, di mana kita ni duduk itu biarlah ya sesuai. Artinya jangan perbuatan kita ni, pekerjaan kita ni itu menyalahi syarak. Baik, Itu antara lain. Sebenarnya ingin panjang lagi Ustazah.